Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Muqtar fungsi pada malam ini, Imam dikasihi, urus setia, surau dan seterusnya, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada malam ini dapat berhimpun satu majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah beri kepada kita dengan surau ilmu ini menjadi dekat dengannya, menjadi lebih bersungguh-sungguh beribadah ini. Saban waktu hari kita mendengar kematian fulan bin fulan, orang itu sahabat kita, kadang-kadang ada bersama dengan kita dalam masjid yang mulia, yang indah ini, yang sejuk dan bersih ini. Tahniah kepada urus setia surau masjid, surau yang telah pun menjaga dengan sebaik-baiknya rumah Allah. Jadi sebagaimana malaikat itu mencari sasaran yang ditetapkan oleh Allah, barangkali melintas di atas kita untuk mengambil nyawa seseorang itu. Dengan khabar Allah dah pergi pulang, sekejapnya rasa berjumpa dengan beliau. Beberapa waktu sebelum ni ada jemputan di sebuah surau. Orang yang menjemput tu selalu telefon, tapi ustaz ni tak dapat datang. Akhirnya dengan usaha payah ustaz ni dapat datang. Sampai ceramah, ustaz ni pun lepas ceramah bertanya, orang yang jemput tu selalu dia telefon saya. Maka semua yang duduk bersama-sama tunduk kepala dan meninggal dia dunia dari ustaz. Allah sentap dan sentak, tuan-tuan, maknanya pergi tanpa berita. Sedangkan sebelum itu dia telefon banyak kali, ustaz bila boleh datang, bila boleh datang. Akhirnya sampai dia meninggal dunia. Begitulah perginya orang-orang saleh, tuan-tuan. Jadi kita menuju ke hari-hari dalam bulan 3 hari. Ada hadis yang telah pun didoakan oleh Tuan Imam tadi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun hadis ini adalah perbincangannya di sisi para ulama hadis, tetapi mereka tidak melarang mengamalkannya kerana ia amalan orang-orang saleh. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Imam Ibn Rajab dalam kitabnya bertajuk Lataiful Ma'arif menjelaskan bahawa ini adalah min bab fadail a'mal, antara amalan-amalan yang patut dilakukan, berdoa kepada Allah walaupun ajal maut sudah ditentukan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ajaibnya kehidupan ini, seseorang itu banyak dipandu oleh hati. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita dan menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Dalam hadis sahih ini Nabi telah menyatakan bahawa sebenarnya ketentuan kesungguhan orang itu beramal banyak diwujudkan ataupun diluruskan
oleh apa yang terdapat dalam hati. Hati itu menjadi satu tempat. Kat situlah menjadi pertaruhan seseorang, sama ada dia jadi orang nak buat baik ataupun orang cenderung buat jahat. Inna hadainahu najdain. Kami menunjuk kepada mereka ni jalan, dua jalan, nak jadi orang baik atau sebaliknya. Sebab itu dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW dilaporkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha selalu berdoa, Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ataupun Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, jadikan hati aku ini tetap dalam agamamu, cenderung untuk buat taat padamu. Kerana kata Imam Asfahani dinamakan qalb li syiddati taqallubihi. Hati itu dalam bahasa Arab dipanggil qalbun kerana ia banyak berubah-ubah. Qalb maknanya benda yang taqallub, dia berubah-ubah. Kejap macam ni, kejap macam tu, kejap macam ni. Maka Nabi SAW, insan pilihan Allah, manusia maksum macam baginda pun minta kepada Allah supaya hati itu lurus, istiqamah, suka nak buat baik, gembira untuk buat baik. Setelah Nabi bertemu dengan seorang sahabat bernama Harithah. Dalam kitab Jami' al-Ulumul Hikam, Ibn Rajab membawakan hadis ini. Walaupun ada penilaian pada sanadnya, sebahagian mengatakan dia dhaif. Iaitu Harithah ni, Nabi bertanya kepadanya, Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana engkau menghadapi hari ini wahai Harithah? Jawaban Harithah, asbahtu mu'minan haqqan. Saya melalui hari ini sebagai orang beriman sepenuh-penuhnya. Maka Nabi bertanya, apa buktimu wahai Harithah? Jawaban Harithah, azma'tu layali wa ashartu layali wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi barizan wa ka'anni anzuru ila ahli jannati wa hum yatazawwaquna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar wa hum yata'awwaruna fiha. Saya rasa iman saya bertambah wahai Rasulullah. Macam mana buktinya wahai Harithah? Cerita. Harithah berkata, saya setiap hari saya puasa Rasulullah. Maknanya puasa yang banyak. Satu hari puasa saya muka, saya puasa satu hari muka. Malam saya tak pernah tinggalkan qiyamul lail, alhamdulillah. Dengan sebab itu Allah memberi kepada saya satu kelebihan. Saya nampak arasy Allah itu jelas. Dan saya nampak penghuni syurga sedang ziarah menziarahi antara mereka. Dan saya melihat ahli neraka itu sedang melolong-lolong meminta pertolongan tapi tidak diberikan. Maka Nabi SAW bersabda, hamba yang telah Allah beri cahaya pada hatinya, wahai Harithah, istiqamahlah engkau. Maknanya dalam hadis ini menunjukkan kepada hati lebih sekali, tuan-tuan. Allah beri pencerahan pada hati itu yang menyebabkan dia suka untuk buat baik. Dan dia takut terjebak dalam perkara-perkara yang haram, maksiat dan sebagainya. Sebab itu Imam Ghazali, pakar tasawuf yang terkemuka itu, yang telah pun menulis satu buku yang menjadi kompas umat dalam bab tasawuf, namanya Ihya Ulumuddin. Menulis panjang lebar tentang ajaibul qulub, keajaiban hati, yang Nabi sentiasa berdoa minta kepada Allah panduan itu tadi. Maka Imam Ghazali mengemukakan pandangan-pandangan bagaimanakah boleh meletakkan takwa sebagai input dalam hati itu supaya dia istiqamah. Yang mana Allah menyatakan, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat
Bertemu dengan Allah nanti membawa harta benda yang banyak, membawa keturunan yang banyak. Yang berguna adalah hati yang selamat sejahtera, qalbun salim. Maka kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau kamu kaji pandangan Yahya bin Mu'az ke, Ibrahim Khawas ke, ini merupakan pakar para tasawuf di kalangan tabi'in itu, mereka menyenaraikan langkah-langkah untuk menjadikan hati itu istiqamah dalam ketakwaan. Tuan-tuan dengar ke ceramah saya ni? Tak bergema? Saya bergema dengan tu. Macam mana masjid lawa-lawa sini? Okey, dengar. Ke macam ngom-ngom? Baik, boleh? Kalau ngom-ngom saya berhenti lah, kenyang sebenarnya. Haji Subandi jamu kami makan tu penuh meja. Mana Haji Subandi? Tak nampak. Waduh, Pak Haji Abdurrahman Auf. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang boleh kemas sekalian. Jadi hebatnya orang bertakwa ni, saya nak bawa satu contoh je pada malam ini. Sekitar 1000 tahun yang lalu, ada seorang ulama yang terkemuka di Baghdad. Namanya Abu Wafa Ali bin Aqil rahmatullah alaihi. Ulama ni punya berkat dan hebat hidupnya. Di samping penampilannya yang sigap, kalau dia datang semua orang akan tertumpu pandangan padanya. Handsome-nya beliau, kacak, tinggi, putih kulit, bidang dadanya. Memang kalau orang tengok seorang kagum, sampai sebahagian mereka mengatakan agaknya macam ni lah rupa Nabi Yusuf AS. Abu Wafa Ali bin Aqil rahmatullah alaihi. Beliau ni mengimpunkan wajah yang kacak, ilmu yang hebat, ketakwaan yang tinggi. Betapa tidak Allah memberikan kepadanya kesempatan pada waktu yang terbatas. Hidupnya lebih kurang dalam 40 tahun saja, tetapi mengarang buku jumlahnya 800 jilid. 800 jilid. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubalah, aku tidak pernah menemui seorang yang lebih banyak karangannya daripada beliau. 800 jilid, tuan-tuan. Tajuk kitabnya itu Al-Funun. Dalamnya ada sirah, ada hadis, ada tafsir, ada fiqh, ada tasawuf, ada segala-galanya. 800 jilid. Allahu Akbar. Kitab Syiar A'lamin Nubalah itu ada lebih kurang 50 jilid. Ini 800 jilid. Handsome orang, soleh, takwa. Kalau dia sembahyang tarawih, orang kata tak payah rokok pun tak mengapalah, kerana bacaannya sangat merdu, sangat enak. Orang tak perasan 30 juzuk dikhatamkan, tuan-tuan. Allah hebatnya, Allah hebat. Diceritakan oleh Ibnu Jauzi, seorang ulama dalam tabakat Zaidil Hanabilah, satu kitab besar yang dikumpulkan ulama mazhab Hambali. Ini Ibn Aqil, seorang daripada mereka, walaupun dia belajar dengan gurunya, salah seorang gurunya bernama Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama besar mazhab Syafi'i. Mereka hidup sezaman, dan zaman itu juga ada Imam Ghazali, dan zaman itu juga ada Imam Zamakhsyari, ulama tafsir yang terkemuka itu. Dan di zaman itu juga hidup Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Pakar-pakar tasawuf ni hidup, ulama-ulama hebat ni, pada waktu yang lebih kurang sama kurun ke-5 Hijrah, kurun ke-5 dan 6 Hijrah. Tuan-tuan, ni Abu Wafa
Ali bin Aqil Al-Hanbali ini, beliau pergi menunaikan ibadah haji. Miskin. Ketika dia mati, tuan-tuan, baju yang dia ada dikumpulkan cukup-cukup untuk jadikan kafan dia. Duit yang dia ada cukup boleh hutang, tak ada apa-apa yang tinggal. Dia bawa dia ketika dia pergi menunaikan ibadah haji, dia lapar sangat, dia miskin sangat. Ketika melontar di Jamrah, dia nampak ada belian, boleh panggil batu yang mahal tu ni, Ustaz? Rubi tahu rubi? Lebih mahal daripada Swarovski, tuan-tuan. Lebih mahal daripada emas. Belian. Dia nampak belian itu dekat satu tempat, satu sudut, dan dia punya rantai warna merah, cantik, gemerlapan. Takdirnya kalau ambil itu memang jadi orang kaya kalau dia jual. Baik, dia pun dapat, dia pun simpan dengan tujuan untuk memberitahu kepada orang sama punya ini. Kalau kita jumpa benda berharga, barangkali handphone dan sebagainya, kalau kita tidak ambil, nanti orang lain ambil, mungkin dia tidak amanah. Maka kita rasa kita ada iman, kita ambil, kita yang mencari tuan dia. Dalam hadis kata begitu kan, yang paling baiknya dalam bahasa ini kita ambil. Jumpa imam sini sejumpa, handphone ni mahal, baru beli iPhone 15. Maka tuan-tuan, ulama yang terkemuka dijumpa, dia pegang, kejap lagi ada seorang lelaki buta bertongkat mencari-cari barangnya yang hilang, dan dia mengumumkan, siapa yang jumpa belian saya yang tercecer itu, saya nak bagi kepadanya 100 dinar, tolonglah pulangkan 100 dinar. Itu untuk pengetahuan tuan-tuan, macam kita pada hari ini lainnya 150,000 ringgit cash. Nah, Ustaz, maksud dulu. Siapa jumpa, tolong bagi saya nak bagi rewardnya 150,000 ringgit. Maka Ibn Aqil pun datang, jumpa dengan orang tu yang buta yang bertongkat ini, berkata kepadanya, tuan, ini tuan punya. Allahu Akbar, jumpa juga akhirnya. Tuan ini bagi 150,000 ringgit, 100 dinar. Ibn Aqil berkata kepadanya, tuan, saya minta maaf, saya tak boleh ambil, ini memang bantuan kan, so saya tak layak dapat jualan ini. Padahal dia miskin semiskin-miskinnya. Allahu Akbar. Dia tahu, insist sama kata, saya tak berhak ambil, kerana benda ni wajib saya pulangkan. Ni kata haram pula tu, takkan saya nak ambil. Habis musim haji, dia pergi ke Syria, nama tempat itu Aleppo, Halab. Dia pergi ke sana, tujuan ulama-ulama ni untuk mengembangkan ilmunya, belajar dan sebagainya. Dia sampai kat sana, dia lapar sangat. Maka dia singgah di situ masjid, orang nampak dia macam stranger, orang bagi dia makan. Dan malam itu Ramadan yang pertama. Bila orang melihat dia kaya, dia macam orang alim, maka orang kata, imam kami baru meninggal dunia semalam, boleh jadi imam tak malam ni? Tengok pakai macam orang alim kan, serban, jubah, pakaian. Tuan jadi imam malam ni, kami belum ada imam pengganti. Dia jadi imam. Dia baca malam pertama itu, satu masjid menangis kena bacaan. Dan mereka berkata, tuan, tolonglah suruh masjid ni, imam kami meninggal, kami tak ada imam ganti. Maka 30 hari dia menjadi imam di masjid di Halab itu. Habis 30 hari, datanglah Syawal. Maka orang-orang masjid berkata kepada dia, tuan imam tak kahwin lagi ke? Belum, saya belum ada jodoh. Kenapa kami jodohkan tuan imam dengan seorang perempuan? Tak ada orang lebih aula berkahwin dengan dia, melainkan orang hebat dan mulia macam tuan imam. Allahu Akbar. Macam itulah cara mereka mengikat orang-orang saleh supaya duduk bersama mereka. Mereka berkata, tayyib, ikat. Orang duduk pada orang saleh,
dikahwinkannya dengan anak mereka supaya kekal duduk situ. Tuan-tuan macam tu. Macam boleh buat? Takkan boleh jelas. Kan ini kita tahu, bukan saya orang lain. Maka Ibnu Aqil ini akhirnya duduk di situ, dipujuk untuk dikahwinkan. Dia kata, saya tak ada apa-apa. Tak apalah, Tuan Imam, kahwinlah. Kami semua kami saja. Dia berkahwinlah dengan anak Tuan Imam yang telah meninggal dunia itu. Bila dia dikahwinkan, dia jumpa dengan isinya. Satu ketika selepas itu, dia mendapati dalam simpanan isinya ada kalung yang dia jumpa dekat musim haji dulu yang dia pulangkan kepada lelaki buta itu. Maka tengok, Allah Akbar, mana datang kalung ni? Isinya kata ini pesaka daripada almarhum ayah. Ya, boleh tak abang cerita sesuatu tentang kalung ini? Isinya berkata, baik ceritakan. Dia kata, sebenarnya setahun lalu masa abang pergi haji, abang jumpa kalung ini dekat Arafah, Mina. Betul, abang pulangkan pada seorang lelaki buta tongkat. Tapi nampaknya orang baik-baik. Perempuan itu berkata, di sini berkata, itulah ayah. Ayah tidak pernah meninggalkan doa selepas kejadian itu berlaku di tanah suci. Kalung itu yang hilang dipulangkan kepadanya dalam siap sembahyang. Dia tak pernah meninggalkan doa, ya Allah, jodohkanlah puteri aku dengan seorang lelaki yang saleh macam yang menemui kalung aku yang hilang. Macam cerita dongengan, benar? Tapi cerita ini direkodkan oleh pakar hadis besar seperti Ibnu Jauzi dan juga Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Maka berkahwinlah Ibn Aqil dengan wanita hasil daripada kebaikannya, memulangkan kalung itu, dan doa pemilik kalung itu supaya anak perempuannya yang tunggal itu, yang salihah itu, dikahwinkan dengan lelaki sesalih yang bertemu kalung itu, dan Allah makbulkan. Allahu Akbar. Inilah cerita orang bertakwa, tuan-tuan. Jadi kita menuju ke bulan Ramadan, apa persiapan kita nak jadi orang bertakwa yang sentiasa dimotivasikan ayat-ayat itu, la'allakum tattaqun, tentu. Takwa itu duduknya di hati ketika Nabi mengisytiharkannya dalam Hajjatul Wada'. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu kat sini, dalam hati. Nah, jadi perhubungan di antara perkara-perkara ini, kata Imam Ghazali, bukan kebetulan. Dia perlu pada satu usaha, riyadhah. Dia tak boleh semudah kita berdoa lalu tinggalkan. Mesti dilakukan dengan istiqamah. Maka kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ternyata mengikut kajian para salafus saleh, hati yang menjadi wadah duduk padanya ketakwaan itu mestilah dilatih untuk dia boleh menanggung, menyimpan, membawa ketakwaan itu. Maka rumusannya, perkara utama yang perlu dilakukan oleh kita yang ada di orang bertakwa ini tanpa henti-henti, nomor satu sekali, qiraatul Quran bitadabbur. Mesti baca Quran dengan tadabbur. Tadabbur maknanya apa? Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan ini mesti ditadabbur. Kalau tak ditadabbur, tak ada berkat padanya. Maka tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, kata Bani Muzammil Sa'id Nursi, seorang ulama yang terkemuka dari Turki, beliau ni keturunan Rasulullah Syarif Sayyid. Dia berkata, amal-amal bagi umat ini, mereka dengan Quran itu, inna qawmi takhazu hadzal Quran mahjura. Umat ini menjadikan Quran satu yang ditinggalkan. Kalau kita dengar Quran dipancarkan di mana-mana tempat ataupun dalam TV, nanti orang berkata, baru mati je.
zalimnya kita pada Quran. Sedangkan kita baca setiap malam Jumaat tu, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran turun untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Tapi yang sedihnya bila kita dengar kat TV, Ustaz, Quran belum mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malang sekali. Kata bagi Zaman Sanusi, ini orang yang tak mengamalkan Quran. Ibarat seorang pesakit yang jumpa dengan doktor, dan doktor itu pun bagi kepadanya prescription. Tuan, batuk, sesama, flu, influenza, ubat ni makan waktu pagi, ni makan 3 kali, ni makan bila perlu, ni antibiotik kena habiskan. Ditulis pada kampit ubat. Kita yang sakit ni ambil kampit tu bawa balik ke rumah. Kita tak makan ubat tu, tapi kita membaca, melakukannya 3 waktu pagi, 2 bila sakit, ini sampai habis. Makannya tidak. Itulah masalah kita. Bila kita tak ada Quran, kita baca saja. Ibarat pesakit yang baca prescription doktor itu tanpa mengamalkan. Ada faham ke? Doktor macam tak faham ni saya cerita. Baik, langkah pertama untuk jadi orang bertakwa, bersihkan hati terletak pada baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua, kata Imam Ghazali, rumusan para salafus saleh merawat hati yang berpenyakit ke arah menjadi orang bertakwa terletak pada qiyamul lail. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka bangun pada waktu malam bertahajud, mengadu kepada Allah, bercerita dengan Allah, bercakap dengan Allah. Ya tuan-tuan, kalau kita nak berjumpa dengan orang hebat-hebat, kita perlu buat appointment. Betul tak? Kadang-kadang sebulan, 2 bulan, kadang-kadang dekat, kadang batal, kadang pulang. Kadang-kadang dia janji setengah jam, dia jumpa kita dia 2 minit. Kita bercakap dengan dia, dia tengok telefon. Dalam hati kita, kau nak dengar, tak nak. Orang penting-penting, sebahagiannya macam itulah kelakuan. Tak penting bagi mereka. Kita ni siapa? Betul kan? Tak payah cerita panjang lah, tengok tak suka. Tapi biasanya dalam ayat Quran bila Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Imam Tahir bin Ashur al-Tafsir, biasa ayat ini dengan kita sebagai manusia kita kena buat appointment. Allah yang Maha Kaya ini terbalik pula. Dia tunggu kita tak datang. Kenapa kau tak datang? Aku tunggu kau lama dah, kau tak datang. Maka itulah kesalahan kita. Dan waktu yang paling tepat untuk menghadap Allah, waktu malam. Sebab itu dalam surah Yusuf, bila abang-abang Nabi Yusuf merasakan mereka tersalah dan minta ampun, maka mereka berkata kepada ayah mereka, Ya Allah, wahai ayah, mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Maka jawapan ayat, sa'astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu, bukan sekarang, nanti malam-malam nanti. Nabi Yaqub berkata demikian, kata kebanyakan para ulama tafsir. Anak-anak ayah kami malu, ayah kami dah yang menolak Yusuf jatuh dalam perigi. Sekarang dia jadi orang besar, jadi menteri keuangan. Kami nak letak muka kami kat mana ni, wahai ayah, kami malu ayah. Kami cakap dengan ayah itu, dia makan dari segala. Mintalah ampun ayah, malu ya Allah. Maka ayah kata, ya aku minta ampun nanti malam nanti, tahajud nanti. Maka jumhur para ulama mengatakan waktu malam itu asma', waktu itu lebih Allah dengar daripada waktu lain. Tahajud perkara kedua untuk terapi hati. Nombor 3, kata para ulama, rawatan hati ini kalau kau kumpulkan ayat Quran dan hadis yang banyak, menunjukkan kepada istighfar itu kunci membersihkan hati. Man lazima al-istighfar ja'ala Allah li kulli dhiqin makhrajan
wa likulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam hadis juga Abu Dawud, siapa yang bersifat kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua kebutuhan ada jalan keluar, kesusahan ada kesenangan, dan Allah beri rezeki dia sungguh-sungguh yang tak disangka-sangka. Maka istighfar itu Nabi pun bersifat 70 kali sehari, paling kurang 100 kali. Maka kalau kita ni yang bukan maksud, tentulah lebih banyak daripada itu keperluannya. 1000 kali bahkan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini kita ucap kat jari-jari ini, nanti ke akhirat dia jadi bercahaya, mustantaqat kata Nabi. Nanti dia jadi bercahaya. Jari ini semua jadi bukti. Zikrullah dengan tangan kanan, benda-benda kotor dengan tangan kiri. Betul kan? Betul. Tangan kiri benda yang kotor, tangan kanan untuk mengira istighfar kita. Sebagai contoh, ada orang dia buat tasbih bagus, takut terlupa kan. Orang-orang muda sekarang bawa tasbih elektronik lagi kat jari. Jangan nak tunjuk pada orang, mudah-mudahan bukan begitu niatnya. Betul kan? Jadi istighfar kepada Allah langkah ketiga untuk bersihkan hati yang berpenyakit ke arah menempatkan takwa dalam. Nombor 4, makan itu biar bersederhana, jangan over. Kalau boleh puasa sunat 3 hari sebulan, bagus, cantik. Yang isteri kita, anak perempuan kita pesan sekarang tinggal 60 hari je nak Ramadan. Bila nak ganti puasa? Perempuan bila nak ganti puasa? Maka kena ganti sekarang. Tak nanti masuk Ramadan baru, nanti jadi kena puasa dan kena bayar fidyah pula. Kan? Jadi isteri kita puasa, kita teman puasa sama-sama. Puasa boleh melembutkan hati, puasa boleh merawat rohani kita. Yang kelima dan terakhir saya nak sebut pada hari ini, tuan-tuan, adalah berkawan dengan orang-orang yang salih. Mujalasatus salihin, duduk dengan orang salih, berkawan, dekati mereka. Ni datang ke masjid ni, ke surau, sembang, tanya apa khabar. Saya nak sharing sikit lah. Orang kata masjid dekat Temerloh Jaya sembahyang subuh seperti sembahyang Jumaat. Betul kan? Saya dah pergi 10 tahun lalu. Memang betul, tuan-tuan. 10 tahun lalu sebenarnya dah begitu lah. Yang popular di akhir-akhir, saya dah pergi 10 tahun lalu. Kalau ustaz-ustaz pergi sana, mesti dia jamu patin fresh ni. Ustaz ni patin ni kalau beli sekilo ni 400 lebih, kamu bagi ustaz buat. Datuk Mufti ke, ulama mana ke datang, mesti mereka bangga dengan patin. Betul? Dari idea orang patin ni. Tuan-tuan, saya tanya apa rahsia masjid ni ramai orang ni? Dia kata, ustaz, dulu awal kan, kami kumpulkan koprat-koprat, ni anak-anak datang sembahyang bagi duit cuma RM1. Kalau hari macam hari cuti, kadang-kadang RM5 ada orang bagi. Maka budak-budak ramai datang. Kita sediakan tempat duduk, tempat rehat, orang perempuan yang uzur ada tempat. Ada hostel di depan, saya rasa ada beberapa rumah mereka beli untuk jadi homestay. Tuan-tuan, kita boleh buat benda ni, tuan-tuan. Masih tempat berjumpa orang-orang sana. Jadi jangan malu untuk bertanya, tuan, nama tak nampak kat mana? Yang ditanya jangan malu, jawab betul-betul. Saya 3 hari ni pergi convocation anak dekat Penang. Oh, patutlah nama tak nampak. Rapat tak hubungan, tuan-tuan? Rapat. Tanya kau, okey tak? Tanya nak open question. Jangan tanya soalan merangkap orang. Ini kereta baru ni, banyak hutang pula ni. Jangan tanya pada orang soalan, buat orang terjerat, tuan. Tanya soalan yang orang suka. Oh, ya anak itu dah hafal Quran ni. Allah, baca kali RM5. RM5 kan demam pula, tuan. Contoh, kita wujudkan semangat macam tu. Itu yang surah Al-Kahfi disuruh baca setiap Jumaat. Kerana ada ayat dalam Al-Kahfi itu
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dalam tafsir Imam Al-Nawawi mengatakan ayat ini turun mengajar Nabi supaya menghargai ahli masjid, kerana ada buah munafik yang kaya yang request pada Nabi supaya insaf ni sah orang kaya-kaya. Macam kita orang pakai Mercedes BMW dia ni, orang Innova apa dia ada ni, tiba kita ada harapan kancil lah rata-rata. Orang kaya pada zaman Nabi di kalangan munafik pun beranggapan mereka kat masjid tempat mereka tak boleh orang busuk-busuk duduk, kena orang kelas sama. Allah tegur, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tak, masjid ini milik Allah. Allah yang tetapkan. Tak ada siapa berhak untuk kata ini sudut dia, orang yang tak dicampur. Maka ayat ini mengajar Nabi supaya menghargai orang saleh. Orang saleh tampil bukan wanginya badan, bersihnya hati mereka. Maka kita kat masjid ni orang saleh, rapat, tanya, sembang. Jangan masuk masjid, keluar masjid buat dono je, muka straight. Mentang-mentang aku pengarah, apa dia tengok kamu, kita duduk sini sama-sama. Tuan-tuan, orang kafir di UK ni banyak masuk Islam. Mereka kagum melihat yang sembahyang ni profesor, doktor, engineer, pakar, atom duduk satu barisan. Kagum mereka. Waktu berbuka puasa duduk sama-sama, yang pakai kot, yang bawa teksi duduk sama-sama makan. Siapa pula yang nak kasta-kastakan manusia? Ada satu masjid dalam Kuala Lumpur, ramai VVIP datang. Dia telah beritahu pada muazzin masjid, tolong ni tempat aku. Kita masuk masjid tu tak boleh sembahyang, semua dah penuh. Orangnya tak ada, sejadah hanya ada. Kat sejadah apa tu? Datuk ni, Datuk Sri. Apa ni? Kau datang lambat, kau belakang lah. Apa yang kau menyebut orang datang lebih awal? Dan orang tu duduk kat depan dah. Siapa ajar orang? Kau marah tuan, geram. Kan? Apa macam tu? Kita masjid ni milik Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dan terakhir saya nak sebut, antara sebab hati menjadi lembut adalah kita ni berdamping dengan orang-orang miskin, terutama anak-anak yatim. Kerana dalam hadis Nabi bersabda, "Idza aradta talyin qalbika famsah biyadika ra'sa kulli yatimin." Iaitu maksudnya, kalau engkau nak melembutkan hatimu, wahai saudara, maka ambillah tangan ini, sapulah kepada anak yatim itu. Tapi hadis ini jangan salah faham. Hadis ini berbentuk metafora. Maksudnya, disebut majaznya, raikan dia, jagalah dia. Ni kalau ada seorang anak yatim, kita baca hadis ini, amalkan sapu kepada satu masjid ni sapu, bubur rambut dia tak. Bukan begitu maksud hadis. Maksudnya kau buatlah pada dia. Ni baju sekolah pada kau pergi kan. Dia ni tak banyak, kau banyak lah. Kan? Dia ni budak ni perlu latihan, kau pergi latihan. Ni Abang Somali pakar badminton ni tuan. Anak saya berlatih dengan beliau. Allah ada hasil banyak kerja tuan. Ya, insan banyak hasil dengan Abang Somali. Sorry, cakap banyak pula tuan. Tuan-tuan beri Allah sekalian. Jadi maksud hadis ini, ambil berat, ambil tahu. Terutamanya kalau anak itu ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Dan yang terakhir sekali, doa yang telah saya titipkan tadi, tuan-tuan amalkan ya. Apa dia nama? Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ini kok saya baca. Allahumma muqallibal qulub, thabbit
qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu, dalam taat padamu. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, doa ini jarang-jarang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik, cukup setakat dulu. Terima kasih atas keputusan tuan-tuan. Moga yang baik itu semua daripada Allah, kelemahan milik manusia saya sebagian mereka. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.